Okay, relax. Lepas sikit. Belakang sikit lagi. Kereta ni tak apa, boleh lah ni. Boleh lah. Okay. Jadi, Tadi Adam Adli baru saja memberikan keterangan kepada polis berdasarkan satu polis report yang telah difailkan oleh Adam Adli berkenaan dengan satu kejadian di mana Adam diugut oleh seorang yang bernama Roslan Mokhtar yang kita percaya dia adalah seorang anggota polis yang dikenali oleh pegawai-pegawai polis di luar Pondok Bukit Aman, di mana pada masa itu Adam pergi untuk buat laporan tentang ugutan yang diterima, tetapi pada masa berkenaan juga polis berkenaan cuba menumbuk Adam di depan polis yang lain tanpa dihalang oleh polis-polis yang lain. Jadi keterangan hari ini diambil berdasarkan insiden tersebut dan kita akan lihat sama ada anggota polis yang terlibat ini, Roslan Mokhtar ini akan diambil tindakan kerana dia begitu jelas bahawa terdapat ugutan ya daripada pihak-pihak yang mempunyai kuasa ya, yang ada authority yang cuba masuk campur dalam kes ini untuk mengugut tindakan Adam yang berarak bersama kawan-kawan yang lain pada 17 hari bulan Disember di PWTC untuk menyampaikan memorandum kepada Timbalan Menteri Pendidikan. Jadi Adam telah memberikan keterangan dan kami juga dimaklumkan bahawa ASP Ong daripada Balai Polis Jalan Stadium yang sedang memegang kertas siasatan terhadap mahasiswa-mahasiswa yang berarak pada hari berkenaan ke PWTC sedang menyiasat kes ini, tapi kami masih lagi belum mendapat sebarang berita bila Adam dan juga mahasiswa yang berkenaan akan dipanggil untuk disoal siasat, dan kita akan masih menunggu sama ada mereka akan teruskan intimidasi ini terhadap pelajar-pelajar yang hanya berarak melaksanakan hak mereka di bawah artikel 10 Perlembagaan Persekutuan yang menjamin hak untuk berhimpun secara aman dan menunjukkan perasaan mereka. Jadi kalau kita lihat insiden yang berlaku di PWTC, tiada sebarang jenayah yang telah dilakukan. Ini adalah hanya an act of civil disobedience which is acceptable around the world, and kita juga lihat bagaimana the UN experts have condemned the government of Malaysia for the passing of the bill which restricts street protest. So we have to take note of this. So this act of intimidation by the police, by the government has to stop, because these people, the students, they know and they will resist this draconian act and they will continue to do so. And just now, while we are waiting for some matters to be dealt with, Adam Adli has been served a notice by UPSI calling him for a disciplinary proceeding. And this is again a blatant abuse of power by the university to please their political masters in order to hamper the students from expressing their opinions, from expressing their rights, which is guaranteed under the constitution. So this is a blatant abuse of power. Okay, Adam? So, ada tak dipanggil hari ni ada kaitan dengan insiden turunkan bendera di tak ada. Hari ni tak ada apa-apa. Tak ada kena bendera. Itu tak ada masalah. Itu tak ada masalah. Macam ada statement nak baca. Saya ada statement hari ini. Kita jangan divert isu. Perbuatan menurunkan bendera itu adalah isu yang cuba disongsangkan oleh orang-orang yang sudah takut dengan gerakan mahasiswa. Mahasiswa masih committed, kami di SMM committed untuk terus tuntut kebebasan akademik seperti AUKU. Bukan saja perkara 15, keseluruhan AUKU perlu dihapuskan, perlu dimansuhkan dengan kadar segera. Kita tidak boleh tunggu lagi. Sudah 4 kali dipinda dan ianya masih berterusan. Kemudian kita juga tuntut Akta 174, Akta 555 yang mana menyekat IPTS dan UiTM secara khususnya. Itu juga dimansuhkan. Itu sama saja dengan AUKU. Fitnah utusan, ini yang kami tekankan. Beberapa hari lalu fitnah oleh utusan Malaysia dan Rizal Marikan. Menurut kenyataan Rizal Marikan yang dipetik oleh utusan, saya telah menurunkan bendera dan saya memijak bendera tersebut. Di dalam portal utusan juga, utusan.com.my, mereka tulis dengan tajuk besar pula, kes koyak bendera. Ini 2 fitnah yang dijalankan oleh utusan dan orang-orang yang di belakang utusan. Saya tidak boleh menerima sebagai mahasiswa apa yang anda takutkan sangat kepada kami. Kami bukan ahli politik, kami adalah mahasiswa. Kalau tahap ini anda memusuhi kami, maka benarlah mahasiswa sudah berada di jalan yang betul. Dan perkara ketiga, hari ini kami mahu memberi respon balas
kepada reaksi oleh pelajar-pelajar pro aspirasi yang telah berdemo, kononnya berdemo, sedangkan mereka ditipu sebenarnya, di mana mereka mendesak Datuk Saifuddin Abdullah meletak jawatan. Kami tegaskan di sini, anda silap bila anda membuat kenyataan begitu, kerana Datuk Saifuddin perlu disokong. Orang sebegini kita perlukan. Mahasiswa jangan lagi buta. Kenapa anda sokong orang yang rasuah? Kenapa anda boleh sokong orang yang korup? Anda tidak boleh menyokong orang yang tidak muat jenayah. Anda tidak boleh menyokong orang yang mendukung kepentingan dan kebebasan mahasiswa. Mengapa anda takut dengan orang-orang yang korup dan anda terus-menerus menyerang orang yang sebegini? Kami di SMM menyatakan sokongan terhadap Datuk Saifuddin. Saya minta Saudara Syukri, pengerusi SMM, untuk terangkan. Kita mahasiswa membantah tindakan aspirasi yang meminta Datuk Saifuddin Abdullah meletak jawatan. Bagi kita berpendirian Datuk Saifuddin Abdullah jangan letak jawatan selagi isu AUKU belum selesai. Beliau telah memulakan sesuatu dan beliau perlu sudahkan. Dan bagi kita, Datuk Saifuddin Abdullah ini menjadi mangsa kepada setengah golongan dalam kerajaan yang berlindung di sebalik keterbukaan Datuk Saifuddin Abdullah. Dan kita merasakan dia perlu kekal di situ sehingga isu AUKU ini selesai. Dan kalau nak dikatakan dia perlu letak jawatan, dia tak buat rasuah, dia tak seleweng duit kerajaan, dia tak menaya orang. Dia sedang meminda satu akta yang zalim, yang menzalimi mahasiswa, dan kita tolak Datuk Saifuddin daripada meletak jawatan dan kita sokong kepimpinan beliau sebagai Timbalan Menteri Pengajian Tinggi. Itu pendirian kita dalam isu Datuk Saifuddin Abdullah. Terima kasih. Ada apa-apa lagi? Membawa suara mahasiswa saja ataupun ada kaitan dengan parti pembangkang? Kita tegas, kita suara mahasiswa semata-mata, kita tak ada pengaruh mana-mana parti politik. Itu jelas. Dan ini kita buktikan dalam beberapa isu yang kita bawa. Kita pernah serang Kerajaan Negeri Kedah, Pakatan Rakyat. Kita juga sedang serang kerajaan negara yang dipimpin oleh Barisan Nasional. Kita adil dalam bawa isu mahasiswa dan isu rakyat. Itu penting. Kita tak pernah influence mana-mana pihak. Ya. Jadi nak tanya sikit, apa signifikannya ini isu turun bendera? Apa signifikannya? Signifikannya jelas terus kepada Perdana Menteri. Perdana Menteri perlu faham tindakan kita memberi mesej pada dia. Buat perubahan drastik. Jika tidak, turun bendera itu daripada bendera, dia boleh bertukar kepada benda yang realiti. Mahasiswa bersedia untuk menggerakkan segenap tenaga untuk merubah keadaan yang begini teruk. AUKU 40 tahun dah cukup membodohkan mahasiswa dan kita kira dah sampai masa dia mansuh. Dan ini kita bagi hint terus kepada Perdana Menteri. Jangan harap Datuk Saifuddin Abdullah seorang. Dia hanya Timbalan Menteri KPT, Timbalan 2. Dia masih ada Timbalan Menteri 1 dan ada Menteri KPT dan ada Perdana Menteri. 3 orang ni masih diam dan tidak memberi respon terhadap tuntutan mahasiswa. Ya. Saya tegaskan juga bahawa jika bebaskan mahasiswa, anda akan lihat perubahan yang besar dalam negara ini. Nantikan, walaupun kami dianggap minoriti, kami tak setuju dengan tanggapan itu. Yang majoriti ini mereka dakwa begitu sebab mereka sudah tertekan. Kami sekarang ini adalah kekuatan ketiga dalam negara ini. Mahasiswa akan terus bangkit, akan terus berjuang demi negara dan masyarakat. Kita beri amaran kepada UPSI, jika tindakan ini terus menzalimi mahasiswa, pada 1112 mahasiswa akan turun beramai-ramai ke UPSI dan tunjukkan sokongan kita, solidariti untuk Adam Adli. Itu jelas. Dan mesej ini diharap sampai kepada UPSI. Terima kasih. SMM ada berapa ahli seluruh negara? Sekarang kita ada dalam lebih kurang 11,000 ahli di seluruh negara. Ya, masih. UMNO Malaysia.